Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Sultan bertitah. Polemik tentang enakmen jenayah syariah yang telah dipolitikkan, yang telah diputar belitkan, yang telah ditunggang, yang telah diguna untuk mengelirukan ramai pihak, termasuklah rakyat, harus dinoktahkan. Ini telah diseru oleh pelbagai pihak, termasuklah undang-undang, pengamal undang-undang, hakim pun dah kata, tolong berhenti. Anwar Ibrahim pun dah kata supaya harus dinoktahkan. Tetapi biasalah, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang ada manfaatnya, mula mengambil kesempatan di atas kesempitan. Mereka menjadikan isu ini untuk diputar belit, untuk mahu menarik perhatian. Maklumlah, perkara ini paling senang untuk diguna untuk menarik perhatian, untuk menarik sokongan. Tapi, ke bawah duli Maha Mulia, Sultan Selangor akhirnya bertitah tepat pada waktunya. Sehingga Anwar Ibrahim kata, titah ke bawah duli Maha Mulia Sultan Selangor tepat pada waktunya berkaitan dengan enakmen tersebut. Ini ini apabila Sultan bertitah, kita semua perlu hormati keputusan mahkamah dan bertenang. Saudara-saudara sekalian, Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah bertitah, menggesa semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Siapapun Anda adalah pengamal media, Anda ialah ahli politik, Anda ialah ahli parti pembangkang atau sebagainya, berhentilah menggunakan perkara itu. Karena Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang tertinggi, telah mengambil keputusan. Jadi, apa nak kata lagi? Yang paling penting ialah ambil iktibar, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Berhati-hatilah Dewan Undangan Negeri menggubal sesuatu undang-undang atau enakmen supaya tidak berlanggar dengan perlembagaan persekutuan. Karena kita tahu, dalam Malaysia ini kita ada bidang kuasa tertentu yang tidak boleh dilangkaui. Dewan Undangan Negeri tidak boleh melangkaui perlembagaan. Begitu juga kerajaan persekutuan tidak boleh campur tangan untuk urusan-urusan negeri yang lain. Jadi, kalau dah tahu tentang pembahagian itu, jangan pula pura-pura tak faham. Seperti mana dalam satu laporan portal berita yang menulis, adakah Abdul Hadi dan Taqiyuddin tak faham atau buat-buat tak faham? Tapi ramai yang yakin, khususnya Taqiyuddin. Taqiyuddin bukan tak faham, tapi ramai yang kata buat-buat tak faham. Tapi apabila bawah duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor bertitah supaya kita menghormati undang-undang, siapapun Anda itu pengamal politika ataupun Anda ialah pembuat parodika, janganlah membuat melampaui batas. Yang terkini kita dikejutkan dengan berpuluh-puluh laporan polis telah dibuat di seluruh negara, kata laporan daripada Amanah. Mereka menggesa supaya di seluruh negara membuat laporan polis terhadap Didi Chronicle, seorang content creator, pempengaruh yang pro Perikatan Nasional, yang telah pun dikatakan didakwa seperti menghina keputusan, menyindir keputusan Mahkamah Persekutuan. Sehingga kan perkara tersebut memakan diri Didi Chronicle. Walaupun Didi Chronicle sudah membuat permohonan maaf, sudah memadam video parodi tersebut, walau bagaimanapun pemuda amanah tidak dapat membuatkan perkara itu berakhir begitu saja. Mereka tetap membuat laporan polis dengan alasan supaya perkara itu jadi pengajaran kepada ramai orang. Perkara itu tidak akan berulang lagi. Kalau nanti dimaafkan begitu saja, kata mereka, nanti akan berulang dan berulang lagi. Jadi itu adalah pengajaran. Bukan saja kepada Didi Chronicle, kata pemuda amanah,
tetapi juga kepada semua orang yang suka membuat parodi kah, buat konten kah atau sebagainya, supaya lebih berhati-hati, tidak mempersenda atau menyindir keputusan mahkamah ataupun apalagi berkaitan dengan 3R di Malaysia. Jadi diharapkan nanti apa yang dibuat itu tidak akan berulang, dan kita berdoalah supaya rakan kita yaitu Didi Chronicle ini dapat muhasabah diri selepas ini, dan dengarnya kita berdoalah supaya semua laman sosial Didi Chronicle tidak disekat oleh Kementerian Multimedia Komunikasi. Harap-harap tidak disekatlah. Kalau disekat nanti membawa kerugian besar kepada Didi Chronicle lah. Tetapi ramai juga netizen yang mencadangkan supaya mana-mana orang yang sudah didakwa seperti itu, tutup saja laman sosial mereka, kata netizen-netizen di luar sana. Kita sambung lagi, titah baginda itu dikeluarkan. Titah Sultan Selangor dikeluarkan kira-kira seminggu selepas Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 daripada 18 peruntukan jenayah syariah Kelantan terbatal kerana melampaui kuasa negeri. Dalam menangani isu yang berbangkit ini, apa yang lebih penting ialah usaha kita dalam mencari jalan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul dengan mengkaji kaedah memperluaskan kompetensi Badan Perundangan Negeri dan mengubal undang-undang jenayah untuk mengubal undang-undang jenayah syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan Titah Baginda. Inilah yang kita kata tadi, ambil iktibar bukannya dipolemikkan dan dipolitikkan. Ambil iktibar, berhati-hati bila menggubal satu undang-undang supaya tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang dipengerusikan Baginda bersidang di Putrajaya hari ini. Ia turut dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Agama Muhammad Naim Mokhtar. Sementara itu, Baginda juga bertitah kajian juga perlu dibuat sekiranya ada keperluan memindah perlembagaan atau undang-undang bagi memastikan kuasa Badan Perundangan Negeri termaktub secara jelas. Baginda juga menegur tafsiran pelbagai pihak termasuk yang menimbulkan polemik sehingga mengelirukan umat Islam. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai detik Black Friday, Jumat hitam kepada undang-undang jenayah syariah Islam di negara ini. Beta tidak berhasrat untuk turut sama terlibat dalam polemik tersebut, titah Baginda tanpa menyebut mana-mana pihak. Sejurus lepas keputusan kes yang difailkan Nik Elin Nik Abdul Rashid Jumat lalu, PAS menggelar hari itu sebagai Jumat hitam atas alasan ia akan turut mengancam enakmen negeri lain. Sementara itu, Sultan Syarafuddin juga bertitah Baginda telah disembah maklum bahawa jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam sedang meneliti persoalan itu. Antaranya melaksanakan kajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi, termasuklah analisis terhadap perundangan undang-undang, peruntukan undang-undang yang sedia ada secara menyeluruh, mengkaji keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi serta membincangkan isu-isu tersebut secara terperinci. Baginda juga mencadangkan dan membuat pengusyuran tentang kaedah penyelarasan yang terbaik dan harmoni terhadap isu kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan mengkaji kaedah memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Antara hujah Mahkamah Persekutuan dalam membatalkan perundangan enakmen tersebut adalah Dewan Undangan Negeri Kelantan telah melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri, Senarai 2, Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.